melaksanakan perbelanjaan dana KUAN untuk vaksin. Saya setuju bahawa amatlah penting supaya KUAN terus diuruskan dengan cekap dan tidak berlaku sebarang ketirisan atau pembaziran. Seksyen 4 Akta KUAN menetapkan bahawa pemegang amanah hendaklah dilantik adalah terdiri daripada ahli-ahli panel KUAN. Ya, pengerusinya pun daripada Ketua Pegawai Eksekutif Petronas dan juga timbalan pengerusinya, Ketua Kewangan, ahli panel Bank Negara dan sebagainya. Inilah ahli-ahli panel KUAN. Pengurusan KUAN yang berhormat Perison, I think you also know, you established it in 1988. Pengurusan KUAN ini takluk pada Akta KUAN dan juga memperuntukkan pentadbiran KUAN oleh panel pemegang amanah yang dilantik. Manakala tanggungjawab pentadbiran dan pengurusan harian dana KUAN dilaksanakan oleh Bank Negara Malaysia. Saya setuju Yang Berhormat Perison kerana telah menyatakan bahawa sehingga kini maklumat perolehan tidak dikongsi. Seperti semua ahli yang berhormat sedia maklum, kerajaan telah mengambil pendekatan mendedahkan secara terbuka dan terperinci segala maklumat perolehan dan kontrak termasuk setiap kontrak, bilangan dos serta kos setiap dos kepada jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC. Itu yang berhormat Ipoh Timur pun tahu. Saya sendiri telah berjumpa dengan PAC, Yang Berhormat Menteri Kesihatan juga mengenai apakah yang telah dibelanjakan setakat ini. Walau bagaimanapun, seperti Yang Berhormat sedia maklum, selaras dengan perolehan di negara lain juga, perincian kontrak perolehan vaksin adalah tertakluk kepada dengan izin Non-Disclosure Agreement atau NDA. Dan dengan itu, perincian berkenaan kos tidak dapat diumumkan. Serupa juga dengan kaedah perolehan, ianya tidak dapat dilaksanakan secara tender dan ini selaras dengan pendekatan di negara lain. Namun demikian, kerajaan telah merunding perolehan secara terus dengan pembekal seperti Pfizer. Dengan izin, there's no middleman ataupun third party. Selain itu, ingin saya menekankan bahawa pembelian vaksin oleh kerajaan tidak menggunakan konsep orang tengah seperti saya sebut tadi, bagi memastikan tiada manipulasi harga ataupun value for money, di mana pembelian tersebut turut mengambil kira harga semasa vaksin berdasarkan kadar tukaran wang asing. Dari segi tadbir urus penggunaan dana KUAN, menurut Seksyen 6 Akta KUAN, penggunaan dana KUAN adalah terhad, ya, dan juga memerlukan kelulusan Menteri Kewangan. Penggunaan adalah terutamanya untuk maksud pembangunan sahaja dan sebagai polisi, sebarang cadangan penggunaan akan dibentangkan di Kabinet dan hanya melibatkan pendapatan terkumpul. Penggunaan dana KUAN untuk pertujuan perolehan vaksin dan perbelanjaan berkaitan dengannya telah merangkumi 63% daripada jumlah perolehan terkumpul KUAN setakat 31 Disember 2020. Sebenarnya Kementerian Kewangan berharap agar penggunaan dana KUAN sebanyak 5 ataupun hampir 6 bilion ini akan mencukupi untuk menampung perbelanjaan vaksin pada ketika ini. Pada masa yang sama, kerajaan juga perlu menilai semula situasi COVID-19 dari semasa ke semasa sekiranya terdapat keperluan vaksin yang mendesak di masa hadapan. Dan di samping mempergiat usaha untuk menambah semula dana KUAN yang telah digunakan semasa krisis kesihatan ini. Perkara dibangkitkan oleh YB Subang, sehingga September 2021, betul yang disebut tadi, 3.27 bilion ringgit daripada 5 bilion ringgit dana KUAN telah dibelanjakan, 3.27 bilion ringgit. Sebanyak 2.8 bilion ringgit bagi tujuan perolehan vaksin, manakala selebihnya sebanyak 432 juta adalah perbelanjaan pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun PIK. Dari segi baki dana keseluruhan KUAN, impak jangka masa pendek adalah pengurangan saiz dana sebanyak 23%, serta anggaran kerugian bersih sebanyak 4.3 bilion ringgit bagi tahun berakhir 2021. Seperti yang saya nyatakan dalam ucapan tadi, jumlah aset terkumpul KUAN pada masa